Assalamualaikum guys, bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials. Okey, Assalamualaikum. Kita masih lagi dalam bab 1 dalam bab 1 unit 2. Di mana dalam unit 1 tadi kita belajar force on materials. Dalam unit 2 kita akan belajar hook law ataupun hukum Hooks. Hukum Hooks. Jika sesuatu bahan ditarik menjadi tegang, kata satu bahan ditarik menjadi tegang, berkemungkinan bahan tersebut akan mengalami kegagalan. Bahan tersebut akan mengalami kegagalan. Jika bahan tersebut rapuh, dia akan putus atau mengalami kegagalan tanpa isyarat. Kita tarik, dia akan terus putus. Tetapi untuk bahan kenyal ataupun bahan liat, jika dia ditarik, dia akan mengalami perubahan bentuk. Bahan liat, kenyal kita tarik, kalau silinder tu besar, kita tarik, dia akan jadi silinder yang nipis. Dia mengalami perubahan bentuk. Okey. Bahan anjal ialah bahan yang berubah bentuk dengan mudah apabila dikenakan beban. Apabila beban tidak dikenakan lagi, bahan tersebut akan kembali ke panjang asal. Ini contoh kalau kita ada getah ada tuan-tuan tengok getah bila kita tarik dia panjang, bila kita lepaskan dia kembali pada keadaan asal. Itu maksud bahan anjal. Okey. Ini adalah graf yang amat penting, graf beban melawan pemanjangan. Graf ni memang amat penting dalam strength, awak kena faham betul-betul. Ini adalah kawasan anjal di mana tegasan berkadar terus dengan keterikan. Berkadar terus ni faham, berkadar terus ni adalah garis lurus berkadar terus. Maknanya berkadar terus ni adalah satu, kalau dalam graf tu kita nampak di dalam bentuk garis lurus macam ni. Tegasan adalah berkadar terus dengan keterikan. Kalau kita nak cari kecurunan graf ni, segitiga ni, kalau kita nak kecurunan graf, delta P perubahan panjang bagikan dengan delta L, ataupun AE bagi dengan L. AE bagikan dengan L. Ini adalah graf beban lawan pemanjangan. Beban tambah beban, makin panjang lah yang berlaku lah. Ini adalah kawasan anjal. Maknanya kalau beban tu kita lepaskan, dia akan kembali pada keadaan asal. Okey. Ini formula-formula yang perlu awak ingat. Tadi kita dah belajar dalam unit 1 bab 1, modulus yang ataupun E ni sama je dengan PL bahagikan dengan delta LA. Ingat PL bahagikan dengan delta LA. So kita tukarkan dia, kita boleh pecahkan dia banyak lagi sebenarnya, ataupun kita boleh tulis dia sebagai EA PL bahagi dengan delta L, ataupun EA bahagikan dengan L kita buat turun bawah pula, bagi dengan L sama juga dengan P per delta L, ataupun P per delta L sama juga dengan EA bagi L. Ini sama je. Ketiga-tiga persamaan yang wujud ini adalah hasil daripada persamaan yang awak dapat yang ketiga daripada unit bab 1, unit 1 yang kita belajar tadi yang kemarin tu kan. Okey. Clear yang ni? Okey. Saya harap semua orang clear bab yang ni, sebab yang ni kita akan gunakan untuk bab 1 unit 2. Okey. Ini adalah keseluruhan daripada graf yang tadi awak belajar tadi. Yang tadi kita tengok sebahagian bahagian sini, bahagian anjal. Perubahan ketegasan sama dengan keterikan. Ini adalah graf daya P melawan dengan pemanjangan, elongation. Ini adalah graf piawai untuk mana-mana bahan. Apabila kita kenakan daya secara berterusan pada satu titik, dia akan mengalami kadar terus, tegasan sama juga dengan keterikan, sehinggalah pada satu tahap dia akan menurun dan naik semula, sehinggalah dia mencapai force yang maksima, daya maksima ataupun E
dan turun sehinggalah dia putus ataupun patah pada F, pada titik F. Ni kita ada titik O kosong lah, kita ada titik A, titik B masih lagi dalam keadaan anjal pada titik C yield point ni. Kemudian D ni dia dah bagi penurunan, E ni adalah maximum force, F dia akan mengalami kegagalan. Graf ni sesuai untuk semua jenis bahan lah yang anjal lah. Okey, di mana A adalah yield point, A ni ialah yield point, B adalah elastic point, C ialah upper yield point, D ialah lower yield point, E adalah maximum force, ni adalah maximum force E, F adalah kegagalan ataupun rupture. Okey, graf ni tak ada cara lain lah, awak kena hafal lah. Okey, kita tengok apa yang disebutkan sebagai had anjal A. Satu bahan itu dikatakan berkeadaan anjal sekiranya bahan tersebut dapat kembali ke bentuk asalnya selepas daya yang bertindak dilepaskan. Ini ditunjukkan dalam oleh garisan OA. Ni mana kita lepaskan daya, dia akan kembali dia ada bentuk asal. Okey, itu adalah had keanjalan A. Manakala C, keplastikan ataupun set kekal ataupun plastik zone. Keplastikan adalah berlawanan dengan keanjalan. Bahan itu dikatakan berkeadaan plastik jika tidak dapat kembali ke bentuk asal. Dia tak boleh kembali ke bentuk asal selepas daya bertindak ke atasnya dilepaskan. Jika bahan dilepaskan selepas titik B dan kemudian bahan ini dilepaskan, bahan berkenaan tidak akan kembali kepada asal dan pemanjangan berlebihan atau tetap disebut sebagai set kekal. Ini disebut sebagai set kekal. Perubahan bentuk selepas titik B adalah secara plastik. Okey, ini dimasukkan sebagai keplastikan ataupun set kekal. Okey, ini ialah D, ialah takat alah yield point. Pada titik C, bahan tersebut akan mengalami pemanjangan tanpa peningkatan beban. Titik C disebut sebagai takat alah atas, manakala D ialah takat alah bawah. Lower upper yield point, yang ni adalah lower yield point. Okey, beban maksimum ataupun ultimate strength. Beban maksimum disebut sebagai kekuatan tegangan mutamat ataupun kekuatan tegangan tertinggi. Tu kalau tengok graf pun dia yang paling titik yang paling tinggi sekali kan. Nilai ini adalah penting dalam kerja mereka bentuk kerana jika beban yang berlebihan dari nilai yang dikenakan, bahan tersebut akan gagal. Mana kalau kenakan nilai yang lebih daripada nilai kekuatan tegangan tertinggi ataupun tegangan mutamat, mana bahan tadi boleh gagal. Kalau bar dia boleh patah. Tu kita kena berhati-hati. Kita belajar strength ni sebenarnya kita melibatkan isu keselamatan sebenarnya. Mungkin satu masa nanti bakal mereka bentuk jambatan kan, bangunan, saya tak tahulah. Tapi kena betul-betul untuk menilai kekuatan tegangan mutamat sesuatu bahan. Okay. Keleheran ataupun breaking point pada titik E. Inilah titik E. Ini titik E tadi. Pada titik E, ini adalah titik F. Pada titik E, bahan tersebut mengalami keleheran, iaitu rata-ratanya semakin berkurangan. Oleh itu beban yang dikenakan menurun dari nilai maksimum sehingga kegagalan berlaku pada titik F. Pada titik E tadi berlaku kegagalan sampailah titik F. Okey, yang ni ada formula-formula perlu ingatlah. Ini tak ada cara lain, memang kena ingat. Pertama, tegasan alah ataupun yield stress sama juga dengan force pada titik C bagi dengan luas kata rentas. Tegasan Y ataupun tegasan Y, yield stress ni tegasan. Tegasan Y, yield ni adalah Y. Tegasan Y, yield stress sama juga dengan PY pada titik C bagi dengan AO ataupun original luas kata rentas yang asal. Maxima stress sama juga dengan maxima force pada titik E dibahagikan dengan luas pada asal ataupun tegasan maksimum sama juga dengan PM bagi dengan AO. O ni adalah original original luas lah.
Okey, perubahan pemanjangan ataupun percent of elongation, perubahan panjang dibahagikan dengan panjang yang asal darab dengan 100. Kita dapatlah dia punya dalam bentuk peratus dia. Peratus panjang sama juga dengan delta L bahagi dengan L darab dengan 100. So, kita dapat dia punya perubahan peratus perubahan panjang dia. Dan yang keempat adalah peratus perubahan dalam diameter. Perubahan dalam diameter sama juga dengan delta A bagi dengan AO. AO ni adalah original A, asal yang luas yang asal darab dengan 100. So, kita dapat dia punya nilai persen dalam. Sekian untuk hari ini. Bertemu semula pada sesi akan datang. Terima kasih.